Ulang kaji sirah selepas hijrah sehingga Nabi wafat. Dalam video kali ini, Abi nak buat ulang kaji bahagian keempat, iaitu sirah Nabi daripada saat Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah sehinggalah Nabi wafat. Selepas Nabi dapat perintah hijrah dari Allah, Nabi mengajak Saidina Abu Bakar untuk berhijrah bersama. Biasanya, kalau orang nak pergi ke Yathrib daripada Mekah, mereka akan ke arah utara. Tetapi, Nabi dan Abu Bakar, mereka menggunakan laluan selatan. Laluan yang jarang orang guna. Sebabnya, mereka nak elak daripada ditangkap oleh pembesar Quraisy yang nak bunuh mereka. Alhamdulillah, selepas melalui pelbagai ujian, Nabi dan Abu Bakar selamat sampai ke Yathrib. Sesampai di sana, Nabi menukar nama Yathrib kepada Madinah Al-Munawwarah, yang maksudnya bandar yang bercahaya. Di Madinah, Nabi menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi dan sahabat, mereka mula membina Masjid Nabawi untuk menjadi tempat orang berkumpul dan juga bersolat. Pada tahun pertama hijrah ni jugalah, selepas pembinaan masjid, syariat azan diperkenalkan. Bilal bin Rabah adalah muazzin pertama yang melaungkan azan. Nabi kemudiannya mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Semasa di Madinah, Nabi mula mengajar orang Islam untuk berjihad, mengembangkan agama Islam dan mempertahankan akidah daripada serangan musuh. Di Mekah pula, orang Quraisy merampas harta yang ditinggalkan oleh orang Islam semasa mereka berhijrah. Mereka rampas, kemudian mereka jual barang ni dekat Syam. Bila orang Islam dekat Madinah ni tahu, mereka nak rampas kembali hasil keuntungan barangan yang dijual oleh orang Quraisy ni. Masa orang Quraisy on the way balik daripada Syam nak balik ke Mekah, mereka melalui kawasan berdekatan dengan Madinah. Orang Islam merancang untuk menyerang rombongan ini. Bila mereka ni tahu, mereka minta bantuan daripada orang Mekah. Dan orang Mekah tahu, dia hantar 1,000 orang tentera untuk menyerang orang Islam. Maka berlakulah Perang Badar pada tahun kedua hijrah, yang mana seramai 313 tentera Islam menyertai peperangan ini. Kalau nak diikutkan, walaupun orang Islam tenteranya sikit, tapi Allah bantu memenangkan mereka. Waktu ni, ramai orang-orang kafir terbunuh dalam Perang Badar. Contohnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka dua-dua gone dalam perang ni. Orang Quraisy bila dah kalah, mereka tak puas hati dan mereka rancang untuk buat serangan kali kedua kepada Madinah. Maka pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun ketiga hijrah, berlakulah peperangan Uhud. Kali ini mereka menghantar 3,000 tentera dari Mekah untuk serang orang Islam. Dan orang Islam pula menghantar 1,000 orang untuk mempertahankan Madinah. Walau macam mana pun, on the way nak pergi berperang, 300 tentera Islam berpatah balik sebab dihasut oleh ketua munafik, iaitu Abdullah bin Ubay, untuk tidak menyertai perang. Akhirnya, hanya 700 orang Islam sahaja yang melawan 3,000 tentera kafir dalam perang Uhud. Dalam peperangan Uhud, orang Islam hampir kalah, tetapi usaha orang kafir untuk membunuh Nabi tidak berjaya. Selepas peperangan Uhud, berlaku pula perang Khandaq pada tahun ke-5 hijrah. Kali ini, Nabi mengikuti cadangan daripada Salman Al-Farisi untuk membuat parit di pintu masuk Madinah untuk menghalang orang kafir masuk dan menyerang Madinah. Hasil strategi ini, tiada peperangan yang berlaku dan orang kafir pulang dengan meninggalkan harta yang banyak akibat ribut pasir yang berlaku semasa mereka menunggu di luar Madinah. Selepas umat Islam semakin kuat, Nabi mengajak orang Islam untuk menunaikan umrah di Mekah. Namun, usaha ini dihalang oleh orang Quraisy yang tidak membenarkan Nabi dan orang Islam masuk ke Mekah. Walau bagaimanapun, mereka menandatangani perjanjian Hudaibiyah, yang mana dalam perjanjian ni, orang Mekah membenarkan orang Islam daripada Madinah untuk masuk ke Mekah pada tahun berikutnya, tahun depan. Walaupun dah ada agreement, tapi orang Quraisy dia mengingkari agreement ni. Dia langgar dan menyebabkan perjanjian ini terbatal. Kali ni,
Nabi dan orang Islam rasa marah dan Nabi membawa 10,000 tentera untuk menyerang Mekah. Disebabkan terlalu ramai tentera Islam yang datang, orang kafir tengok dah jadi goyang. Mereka tak berani nak lawan. Disebabkan itu, mereka membenarkan orang Islam daripada Madinah untuk memasuki Mekah. Akhirnya semakin ramai orang di Mekah yang memeluk agama Islam, termasuklah pembesar Mekah iaitu Abu Sufyan. Selepas itu Islam semakin berkembang di Mekah dan Madinah. Perkembangan Islam meliputi akidah, ibadah, akhlak, muamalat dan perundangan. Pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi dan 100,000 umat Islam menunaikan haji di Mekah. Ia dinamakan Haji Wada kerana ia haji pertama dan haji terakhir Nabi. Selepas pulang daripada menunaikan haji, Nabi jatuh sakit dan kemudiannya wafat. Tempat Nabi diambil oleh Saidina Abu Bakar sebagai Khalifah Islam yang pertama. Begitulah sirah Nabi daripada Nabi berhijrah sehinggalah baginda wafat.